Selamat sejahtera dan salam perak aman jaya kepada Dr. Tan Bipiang dan rekan-rekan seperjuangan. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang Kode Etika Profesional. Pemilihan alat bantu mengajar yaitu ABM adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah karena alat-alat ini merupakan media yang mampu mewujudkan rangsangan dan kemudian akan bertindak memperkembangkan kecerdasan pengalaman seseorang pelajar. Oleh yang demikian, kita boleh merumuskan bahwa ABM yaitu alat bantu mengajar ini adalah amat penting dalam membantu seseorang guru dalam proses pengajaran. Definisi etika profesional terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa. Istilah etika barat berasal daripada perkataan Greek yaitu ethos yang bermaksud khusus kepada karakter ataupun perwatakan dan kepribadian. Manakala istilah etika di kalangan teknokrat merujuk kepada kajian-kajian mengenai isu-isu standar moral yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesion mereka. Selain itu, kode etika profesional juga mempunyai kepentingannya. Antara kepentingan yang diperoleh daripada kode etika profesional ini sendiri yaitu yang pertama adalah melahirkan pekerja dan pengurus yang beretika. Seterusnya menjadi garis panduan terhadap tingkah laku warga organisasi. Yang ketiga adalah menyatukan pemikiran dan menyelaraskan kelakuan warga ke arah mewujudkan satu perhubungan yang adil, telus, utuh, dan harmoni. Yang terakhir sekali ialah berperanan sebagai piawaian kepada pelaksanaan tugas, penyempurnaan tanggung jawab, dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Fungsi kode etika profesional. Kode etika profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri. Secara datarnya, kode etika ini berfungsi sebagai yang pertama, inspirasi dan panduan. Seterusnya, pencegahan dan disiplin. Yang ketiga, memelihara marwah profesion. Yang keempat, memelihara keharmonian. Dan terakhir sekali adalah sebagai sokongan. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya akan teruskan dengan elemen-elemen yang ada dalam ABM yang kami hasilkan, yaitu e-book. Dalam e-book itu kami memberikan beberapa elemen di dalamnya, yaitu yang pertama adalah komik. Kami meletakkan komik sebab komik ini dia mempunyai daya tarikan yang efektif kerana dia mempunyai grafik dan seni yang sangat cantik. Macam kalau komik mestilah dia guna kartun, jadi dia lebih menarik perhatian pelajar. Selain itu dia mempercepatkan penyampaian research tu kepada pelajar. Lepas tu kami ada juga menggunakan video. Video tu kami buat melalui Plotagon. Kami ada juga ambil dia dari YouTube dan dibuat melalui Powtoon. Kalau video tu kami ambil sebab ia memudahkan untuk pengulangan video, jadi ia memudahkan pembelajaran tu berlaku. PDPC pun dia lebih berkesan kerana dia boleh macam dia meraih emosi pelajar. Kalau tengok video mereka mungkin akan lebih tersentuh. Selain daripada tu, kami ada juga memberikan elemen dalam ABM itu iaitu barcode, iaitu menggunakan QR scanner. Jadi kami memilih QR scanner sebab bagi kami kalau menggunakan QR scanner ni PDPC yang dijalankan dia lebih menarik, dia tidak membosankan. Okay, selain daripada tu kami juga ada menggunakan Canva e-book. Kami menggunakan Canva e-book ni dia sebab dia lebih mudah, dan senang jika dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Okay, yang terakhir yang kami gunakan adalah Google Document, iaitu Google Doc tu dia boleh diakses oleh pelajar kalau dekat rumah tanpa minta nombor PIN tu dari cikgu. Tapi kalau guna Google Document ni, dia boleh akses sendiri.
E-book yang diciptakan ini adalah sangat mudah, tidak memerlukan pendaftaran mana-mana akaun dan yang paling penting adalah mesra pengguna. Selain itu, apa yang perlu ada adalah pautan bagi e-book ini dan aplikasi imbasan barcode. E-book ini juga boleh dibuka dengan menggunakan komputer ataupun telefon pintar. Cara penggunaannya adalah senang dan fungsinya sama saja seperti buku elektronik yang lain, tetapi apa yang menjadikannya istimewa adalah kandungan di dalamnya adalah hasil ciptaan dan gubahan setiap ahli kumpulan. Selain itu, apa yang menarik mengenai e-book ini, penggunaan pada bahagian video tidak memerlukan para pelajar menekan mana-mana butang kerana ia akan dimainkan secara automatik. Selamat menggunakan. Hai. Tambahan pula, komik dapat dilihat pada muka surat 2 sehingga muka surat 7. Seterusnya, terdapat barcode pada muka surat 9 dan 11. Oleh itu, aplikasi barcode scanner amat diperlukan. Mula-mula, screenshot, kita gunakan aplikasi scanner. Mula-mula, kita akan masukkan screenshot dan open. Manakala pada bahagian soalan pengukuhan, benda yang sama juga perlu dilakukan, iaitu pertama sekali screenshot dan gunakan aplikasi imbasan barcode. Terdapat 10 soalan yang telah disediakan dan pelajar dikehendaki untuk mengisi semuanya. Sebagai contohnya, masukkan email dan jawab semua soalan. Akhir sekali, tekan submit dan view score. Para pelajar akan dapat menyimak semua jawapan yang betul. Sekian saja penggunaan e-book daripada kami. Sekian, terima kasih. Oke, salam sejahtera. Oke, di sini saya akan menerangkan kepentingan ABM yang kami cipta. Oke, terdapat 4 kepentingan ABM yang kami cipta. Oke, kepentingan yang pertama ialah penggunaan alat bantu mengajar dapat mencetuskan minat pelajar. Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Jika alat bantu mengajar digunakan dengan teratur semasa memberi penerangan, pengajaran disampaikan akan mencetuskan minat pelajar. Okey, itu kepentingan pertama. Kepentingan yang kedua, dapat merangsang minat pelajar untuk belajar. Okey, hal ini kerana ia tidak bergantung pada buku teks sahaja. Pelajaran guru tidak bergantung pada buku teks saja. Dengan penggunaan ABM mampu memberikan kelainan buat pelajar. Dapat merangsang minda pelajar, juga memberi semangat besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Okey, itu kepentingan kedua. Kepentingan yang ketiga, suasana di dalam bilik darjah akan menjadi lebih hidup dengan adanya alat bantu mengajar. Okey, hal ini akan menggalakkan para pelajar bergiat aktif dalam bilik darjah. Proses pembelajaran yang berlaku bukan sahaja berpusat pada guru, malah juga berpusat pada pelajar, kerana setiap alat bantu yang disediakan oleh guru mempunyai aktiviti dan tujuan yang tersendiri. Contoh dalam e-book yang kami cipta, kami ada menyimpan aktiviti di dalam e-book dan pelajar hanya perlu mengakses laman web tersebut. Okey, itu sahaja kepentingan kami ada untuk ABM kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan memberitakan tentang faedah pelaksanaan inovasi kami, iaitu e-book Kod Etika Profesional. Faedah yang pertama iaitu jimat kos dan masa. Mengapa saya mengatakan bahawa e-book ini dia menjimatkan kos? Kerana bahan-bahan yang terdapat dalam e-book ini adalah semuanya boleh didapati secara percuma secara online. Manakala dalam penjimatan masa, di mana semasa sesi pembelajaran, guru serta pelajar hanya membuka e-book saja tanpa membuka apa-apa bahan yang lain seperti buku serta menulis di papan tulis. Jadi hal tersebut akan dapat menjimatkan masa guru dalam sesi pembelajaran. Faedah yang seterusnya ialah pembelajaran lebih mudah difahami oleh pelajar. Mengapa saya berkata demikian? Kerana inovasi kami iaitu e-book Kod Etika Profesional, ia memiliki isi kandungan yang sudah tersusun dengan rapi dan isi bahasannya juga mudah difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, di dalam e-book ini kami sertakan video, komik dan animasi yang mengandungi isi-isi pembelajaran seperti definisi, kepentingan, fungsi kod etika profesional yang lebih mudah untuk difahami oleh pelajar dan dapat menarik perhatian pelajar juga.
Seterusnya saya lanjutkan dengan faedah pelaksanaan inovasi yang terakhir, iaitu PDPC lebih menarik perhatian pelajar. Seperti yang kita ketahui, pelajar pada masa kini lebih tertarik pada teknologi, bukan? Oleh itu, e-book merupakan salah satu alat yang berasaskan teknologi yang sudah pasti dapat menarik perhatian pelajar dan juga dapat mengurangkan rasa bosan pelajar dalam sesi pembelajaran. Isi-isi kandungan e-book yang mengandungi video animasi, komik, video potong serta scan barcode sudah pasti ia dapat menarik perhatian pelajar serta dapat meningkatkan fokus pelajar dalam mempelajari kod etika profesional.